Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ini kita nak review sebuah budget smartphone daripada Oppo, iaitu Oppo A38. Oppo A38 ni actually dia ganti model Oppo A17 yang sebelum ni. Jadi Oppo tahun ni dia dah lancarkan 3 model baru, iaitu A18, A38 dan A58. Yang A58 kita dah review hari tu, jadi hari ni kita akan review yang A38 pula. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada screen 90Hz yang sangat smooth, ada memori 128GB yang cukup besar, ada sunlight display yang sesuai untuk kegunaan outdoor, dan yang bestnya, phone ni dia ada super VOOC charge yang agak laju. Jadi kalau korang kerja sebagai rider, lepas tu nak phone yang boleh tengok dekat bawah cahaya matahari dan boleh tahan air, mungkin korang pun boleh consider Oppo yang ini. Sebab phone ni dia ada specs yang cukup baik dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja outdoor itu. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Shopee ataupun Lazada. Dan kalau korang nak beli offline tu, korang pun boleh walk in dekat kedai Batu Pahat yang berdekatan dengan area korang. So kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A38 pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan kotak dia lebih kurang sama dengan Oppo A58 yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, SIM ejector tools, transparent TPU case, phone, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 33W. Earphone tu dia tak include. Kalau dari segi rekaan dia lebih kurang sama dengan Oppo A58 yang sebelum ni. Cuma skrin Oppo A58 tu dia nampak besar sikit dan saiz A38 ni dia nampak kecil sikit. Lepas tu cover belakang dia adalah jenis yang matte dan phone ni dia pun agak ringan sebab berat dia cuma sekitar 190g aja. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa licin dan cover dia pun tak senang lekat ke sancap jari. Cuma sebahagian kecil dekat kamera sini dia guna jenis yang glossy dan senang lekat ke sancap jari. Kalau korang selalu kerja kat outdoor, lepas tu biasa phone akan kena air hujan kan? Korang pun tak perlu risau kali ini sebab phone ni dia ada IPX4 dan IP5X yang boleh tahan air dan debu. Cuma korang jangan expect lah tahan air ni dia boleh masuk dekat air laut ataupun jamban itu. Sebab phone ni masih akan rosak walaupun dia ada IPX4 yang boleh tahan air. Kat sebelah kanan dia ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada SIM slot dan memory card. Dan kat atas tu dia tak ada sebarang mic ataupun infrared. Bergerak ke bahagian skrin, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.56 inci dan refresh rate dia boleh support sehingga 90Hz. So untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk scroll social media ke layan movie tu, size skrin dia memang dah cukup besar. Cuma resolution dia masih guna jenis yang HD+ saja. Tapi skrin dia masih ada sunlight display yang cukup terang dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja kat outdoor itu. Bergerak ke bahagian memori, phone ni didatangkan dengan memori 128GB dan 4GB RAM. So untuk bahagian memori, phone ni dia ada memori yang cukup besar. Sebab kalau kita compare dengan Oppo A17 yang sebelum ni kan, Oppo A17 tu dia cuma bagi korang yang 64GB aja. Jadi kali ni Oppo dah upgradekan memori yang lebih besar kalau kita compare dengan yang dulu. Nak tambah memory dan RAM dia pun boleh juga sebab phone ni dia ada external memory card dan ada RAM expansion. Jadi korang boleh convertkan 4GB RAM lagi dan dapatkan total sebanyak 8GB RAM. Bergerak ke bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5000 mAh dan charging dia boleh support sehingga 33W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya phone ni dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari lebih baru korang kena cas 1 kali. Lepas tu nak cas bateri dia pun agak laju juga. Sebab korang cas dalam 30 minit, korang dah boleh dapat bateri dia sekitar 50% dah. Jadi kalau korang ada case emergency tu, korang boleh cas dekat setengah jam aja, korang dah boleh guna untuk sehari dah. Bergerak ke bahagian interface, phone ni didatangkan dengan ColorOS 13 based on Android 13. So untuk bahagian UI Oppo saya memang suka sebab ikon dia nampak cantik, clean dan teratur. Kalau korang nak guna function screenshot, screen recording ataupun transfer file guna OTG tu, phone ni dia memang boleh support. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak ada function NFC dan guna mono speaker saja. Tapi korang still boleh upkan volume dia sehingga 300%. Bergerak ke bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan MediaTek Helio G85. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna chipset yang agak lama
Tapi kalau kita compare dengan G35 yang sebelum ni, chipset ni dia adalah lebih power kalau kita compare dengan G35 yang sebelum ni. Untuk performance harian, kalau setakat nak gunakan untuk casual use dan social media tu, performance dia masih kira cukup okey lagi. Cuma gaming performance dia agak lemah dan rasa lag sikit kalau korang main game yang perlukan grafik yang tinggi. Tapi kalau korang setakat nak main game casual macam Candy Crush dan Subway Surfer tu, chipset ni dia masih cukup okey lagi kalau korang nak main game yang casual itu. Bergerak ke bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera, 2MP untuk mono dan 5MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, kamera Oppo memang cukup baik sebab gambar dia nampak detail, terang dan color dia pun tak rasa soft juga. Cuma color dia nampak lebih pekat sikit dan color Vivo tu biasa dia nampak lebih natural sikit. Untuk kamera depan pula, gambar dia memang nampak kurang detail, tapi kualiti ni masih cukup okey lagi kalau korang nak share gambar dekat social media itu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Oppo A58 ni. So kualiti dia agak basic sajalah. Jadi korang jangan expect lah dengan harga 600 kualiti dia boleh best macam phone flagship. Okay? Yang ni pula adalah kualiti kamera belakang dia. Yang kamera belakang dia nampak okey sikit sebab color dia pun nampak cantik dan detail dia pun lebih baik sikit lah. Okey. Jadi kalau korang nak gunakan untuk rakaman video tu, inilah kualiti yang korang akan dapat. So overall, best ke phone ni? Actually bagi saya kalau korang nak cari phone untuk gaming tu, phone ni I rasa memang kurang sedap sikit. Sebab kalau korang nak main game tu, I rasa phone Infinix Note 30 ataupun Tecnopova 5 tu dia lebih power sikit dari segi gaming. Tapi kalau korang nak cari phone untuk kerja harian, lepas tu nak ada kamera yang cantik, lepas tu nak ada branding yang baik, mungkin korang pun boleh consider Oppo yang ini. Sebab kamera dia memang cukup baik, boleh tahan air, sesuai untuk kerja outdoor. Dan Oppo pun dah claim yang phone ni dia boleh tahan lama sebab dia dah test yang phone ni dia boleh tekan banyak kali dan cucuk banyak kali. Yeah boy. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.